Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini sudah 9 Ramadan 1444 bersamaan dengan 31 hari bulan 3 23. Kita teruskan bicara kita, pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Surah Al-Muddathir, surah yang ke-74, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 32. Ayat 32 sehingga ayat 37. InsyaAllah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1316. Jadi ayat yang kita akan baca ini, Allah Ta'ala bersumpah dengan nama bulan, dengan bulan, malam dan subuh. 3 sebab. Kenapa dia kembar 3 ni? Tunggu dalam fawaid nanti kita akan cerita. Apa rahsia? Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 makhluk dia ini? Kemudian Allah Ta'ala nyatakan neraka adalah suatu isu yang besar. Bukan isu sampingan, bukan cerita main-main. Isu yang besar. Yang ketiga, pilihlah kamu nak apa. Jadi ayat ni berbetullah dengan ayat yang dibaca oleh imam tadi. Inna hadainahu sabila. Sambung. Mana anak tahfiz ni? Imma syakiran wa imma kafura. Biasanya ayat pagi Jumaat ni orang tidak tahfiz boleh ingat ni. Sebab dengar sentiasa daripada muda sampai tua, tak kata ingat lagi. Cuma tak ingatnya isi kandungan dia. Cakap kiamat tu apa ingat? Kalau ingat hal tu tak lalu makan dah kita ni. Maka dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sebut liman sya'a minkum an yataqaddama aw yata'akhir. Siapa dia nak ambil Islam silakan, nak kafir pergi. Tapi bukan free. Maknanya kamu akan diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suasana yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tak dengar kata Allah, tak dengar nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar semua, kitab yang kita baca ni nama dia Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ambil kitab-kitab. Baik, kita akan mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kalla wal qamar wal laili idh adbar wal laili idh adbar والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Ayat dia pendek, pengarang kitab pun pendek juga letak. Jadi kita pun pendek jugalah. Kita ikut dia punya susunan lah mudah. Kadang-kadang tak ikut. Kalla wal qamar. Kalla, tidak. Tengok, dipanggil kalla ni ayat harf. Dia panggil dalam bahasa, dia kata kalla. Dia panggil huruf macam satu penafian lah. Satu jerkahan. Kalla, tidak. Pasal apa dia mari tidak? Dia mari kepada ayat lepas. Ayat yang lepas, puak-puak kafir duduk main-main dengan 19
Malaikat penjaga neraka berapa mereka? Khazanatu Jahannam. Berapa? Dalam ayat ni. Ayat yang lepas 19. Jadi 19 ni puak kafir main-main. Dia kata tak ada lah. 19 tu mana cukup. Jadi dia perli Nabi SAW minta lantik banyak sikit lagi. Main-main lah. Dia panggil perli. Maka Allah jawab sini, kala, tidak sebagaimana yang kamu sangka. Tidak sebagaimana yang kamu sangka. Mu ingat mu betul. Mu boleh main-main dengan ayat aku. Tunggulah. Itu macam kita. Kala. Kala ada juga kala bermakna haqqan. Benar. Benda tu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Taala bersumpah 3 kali. 3 sumpahan. Wal qamar, demi bulan. 1. Wal laili iz adbar, dan demi malam apabila ia balik melenyapkan diri. Malam ni dia lenyap, mana senyap, gelap, tak ada apa. Lama kita lah ni kita rasa cerah malam sebab lampu besar-besar, lampu spotlight ada jalan. Kalau orang duduk jam malam gelap. Ada pelita rumah orang, pelita kecil. Kamu ni generasi elektrik. Dia panggil apa lah ni lampu cerah ni? Kalau kereta sakit mata orang tu LED. LED kaca. Dia pasal lampu cerah-cerah. Pasal lampu untuk suluh jalan sudah ni suluh mata orang. Lama ana sempat dulu waktu tahun 70-an. Atas balasuh kita dulu, betul-betul dia pom. Dia panggil lampu gasolin. Bom minyak. Kijak gata situ, gata sini. Mana nak cerah? Lama kita ni masya-Allah cerah. Maka Allah Taala bersumpah masa tu, wal qamar, ay wa uqsimu bil qamari, aku bersumpah dengan demi bulan. Wal laili iz adbara, dan malam apabila ia balik melenyapkan diri, ay uqsimu bil laili waqta zahabihi wa insirafihi, waktu dia hilang, bila hilangnya malam gelap apa jadi? Was-subhi iza asfar, maknanya hilang dia cahaya hilang, mari malam. Kemudian was-subhi, dan waktu subuh apabila ia terang benderang. Wa uqsimu bis-subhi idza ibtada'a, subuh tu tak terang lagi tapi permulaan nak cerah. Permulaan cerah mari daripada mana? Mari daripada subuh. Idza ibtada'a zuhuru dawihi 'inda al-fajri, apabila terbitnya fajar, mana cahaya dah mula ada. Ada cahaya di kaki langit. Ingat dah hari itu kita dah sebut kepada pelajar, fajar tu ada 2. Fajar ada 2. Satu dia panggil fajar kazib. Fajar kazib tengah malam dia ada cahaya naik ke langit. Itu dia panggil fajar kazib. Kalau fajar sadiq yang betul-betul fajar masuk subuh ni, dia akan melentang cerah di kaki langit. Itu fajar sadiq. Gilah tengok. Duduk atas bukit ke, ajak ayah pergi berehat mana-mana bukit pun yang kau nampak matahari. Jangan bukit duduk zindur di sebalik bukit, tak jadi. Atau kita tidur tepi laut ke, ataupun minta naik kapal terbang pergi ke Mekah, kita akan nampak. Oh, comelnya. Mana Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 makhluk dia ni. Bulan, malam apabila hilang cahaya, pagi apabila cerah balik. Pagi cerah balik. Allahu Akbar. Jadi asfara subuh adha'a wa intashara da'u. Baik. Tengok ayat 35. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka sakar itu adalah salah satu malapetaka yang amat besar. Ai innan nar, tanda ni pelajar, innan nar, api neraka itu la ihdal umuril kubra,
salah satu daripada perkara besar, isu besar, bala besar, allati la nazira laha, yang tidak ada setaranya. Jangan duk main-main neraka ni. Orang cakap ada malaikat 19 dia main pula. Bahasa kafir lah gitu perangan. Innaha ada ulama kata innaha ya'udu ila safar allati jara zikruha. Ada kata safar. Iza asfara tu. Innaha, makna cerah dia tu. Salah satu daripada isu yang besar. Satu. Ulama tafsir dia panjang huraian dia. Ada kata al-murad maksud innaha ay innan nar. Neraka. Tanda al-fajr. Dia ada dua huraian. Innaha ada kata neraka. Al-muradu maksud dia innaha sesungguhnya dia neraka. Ini tafsir Ibnu Abbas. Maka kata al-Imamu al-Mawardi rahimahullah, tulis kata-kata Mawardi, innaha la'ihdal kubar. Neraka ke pagi tu ke salah satu daripada perkara yang besar yang sepatutnya kita kena perhatikan. Jangan pakai tengok tak tahu apa. Dia kata fiha ta'wilatun salah satu ta'wilat. Ada 3 tafsiran. Innaha saja tu ada 3 tafsiran. Yang pertama ai anna takzibahum, pendustaan, pembohongan yang dibuat oleh puak kafir terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam la ihdal kubar, salah satu daripada jenayah dosa yang besar. Jadi maknanya perbuatan muhir kafir, kata Nabi ni macam-macam tuduhan, gila lah, sahir lah, Quran rekaan lah, maka Allah Ta'ala marah. Kalla, tidak. Maka di sini telah bersebut kali dia kata innaha la ihdal kubar. Perbuatanmu menghina Nabi, perli Nabi sallallahu alaihi wasallam, membohongkan Nabi adalah salah satu daripada jenayah yang besar yang akan dihumban kamu ke dalam neraka di akhirat nanti. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, innaha la ihdal kubar, sesungguhnya dia adalah satu isu yang besar, ai anna hadhihi nar, sesungguhnya neraka yang Allah Ta'ala sediakan pada puak kafir itu, la ihdal kubar, salah satu daripada benda yang besar yang sangat menakutkan. Jadi orang beriman dia dengan neraka takut. Na'udzubillahi minan nar. Kita selalu doa Allahumma ajirna minan nar. Kita berdoa Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Itulah sentiasa doa. Jangan tak berdoa. Bulan Ramadan ni bulan yang mulia, bulan yang banyak kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Doa untuk selamat kita, selamat keluarga kita, selamatkan orang-orang yang kita sayangi, selamatkan muslimin dan muslimat daripada neraka. Baik, yang ketiga, dia kata inna hazihil ayah, ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini, la ihdal kubar, la ihdal kubar. Itu kata Mawardi tentang ayat innaha la ihdal kubar. Baik, kata Syekh Atiyah, kata Ibnu Atiyah, tulis nama tok guru ni, nama Syekh. Kata Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata tertinggal satu lagi, kata Mawardi. Dia kata 3 ya, tapi dia kata ada kemungkinan, yuhtamal, boleh juga kita tambah satu lagi, keempat. Dia kata anna qiyamas sa'ah, berdirinya kiamat, berlakunya kiamat, la ihdal kubar, salah satu daripada benda yang besar akan berlaku. Kiamat ni bukan benda kecil, dunianya akan rusak, langit terbelah, pecah penggah habis, bintang-bintang berguguran jatuh atas apa? Jatuh atas kepala orang lah. Baik, baru kita pergi ke Ibnu Atiyah. Dia kata yahtamilu an yakuna ad-dhamir lin-nizarah wa amril akhirah. Jadi dhamir la innaha mana isu apa yang akan berlaku di akhirat esok, apa yang akan berlaku ke kiamat esok, Allah merupakan satu amaran, peringatan kepada kita orang-orang yang beriman, peringatan kepada kita orang yang beriman supaya takut,
Aku ni nak menghadapi kiamat. Takut? Kena takutlah. Bila kita tengok orang mati, rasa takut ke tidak? Tengok orang mati, takut? Takut ke siapa? Takut ke hantu? Mana ada hantu? Banyak tempat dah anda pergi, jalan dalam kampung-kampung, rumah-rumah orang kampung ni sepagar dengan kubur. Rumah dia sepagar dengan kubur. Puak dia tu tak takut dah ke hantu tu. Hantu takut dia pula. Sebab apa? Dia tak pergi masjid. Hantu kata, bijak awak ni, dia tepi kubur pun tak insaf juga ke diri. Ya? Sebab tu dia kata Allah apa ni? Allah bisa tu. Maknanya kita ni kalau dah sentiasa duduk dekat kubur, dia tak takut dah orang, tak takut dah ke mayat. Tiba aku duduk sini semenjak saya lahir sampai ke tua ni tak pernah lagi. Ada malam-malam mari bunyi ketuk pintu ke? Tak ada. Kalau ada mari ketuk-ketuk kucing duduk main dalam rumah. Tapi kita yang jarang-jarang pergi kubur, pergi dengan insaf, dengan perasaan ni, kita akan rasa la ihdal kubar, mati ni satu benda yang besar. Aku kena buat persiapan. Ini yang kita nak buat persiapan ni. Bangun solat, lepas pada kita solat fardu, kita solat sunat. Solat sunat siangnya panggil duha, solat malamnya kita panggil tahajud. Lengkap. Waktu ada kita sihat molek, kita bagi bagi orang buka puasa. Tak nanti bagi duit, pergi tolong kerja. Itu pun dia panggil termasuk dalam iftarus shaim. Kita ada duit pula lebih, kita masuk tabung-tabung. Yang kita jumpa, tabung masjid, tabung tanah wakaf, tabung kubur, tabung apa saja yang orang minta derma yang betul-betul. Pasti ke jangan kena ke scammer. Ada orang tanya dia tu, Ustaz. Saya rasa, dia kata saya rasa orang yang saya bagi derma tu scammer, penipu. Macam mana? Payah nak jawab tu. Kita kata ada dah berlaku zaman Nabi SAW. Nabi cerita, orang ni nak sedekah, dia sedekah kali pertama kena ke pencuri. Dia sedekah pencuri, jatuh ke pencuri, sedekah ke pencuri. Orang bercakap apalah Pak Haji itu semalam sedekah ke pencuri. Tak apalah, malam ni aku sedekah lagi. Dia sedekah pula. Bising esok, suka pelacur tu semalam. Tak payah melacur, dia bakal boleh derma Pak Haji. Orang kata, apa derma ke pelacur jahat? Tak apa, malam ni aku sedekah lagi. Sedekah yang ketiga, kena ke tangan orang kaya. Si kaya tu pun akhirnya ambil duit orang. Patut kata, aku ada duit dah ni. Ambil. Jadi bising pula orang kata Allah, sedekah ke orang kaya, hak miskin ramai. Betul tak? Maka pada saat itu, maka Nabi kita beritahu, tak apa, tidak jadi masalah. Waktu kita sedekah tu, kita niat ikhlas. Dia kata yang pertama kena ke orang pencuri. Mudah-mudahan dengan duit ni dia berhenti lagi mencuri sebab dia dapat duit dah. Dia mencuri sebab nak duit. Kecuali pencuri kaya-kaya tu juta-juta tu cerita lain. Tu. Yang kedua pelacur tadi mudahnya dia dapat duit ni agak-agaknya dia tak buatlah kerja jahat tu. Mungkin sebab dia jahat tak cukup duit. Orang kaya ni boleh jadi dengan sebab dia dapat ni dia jadi pemurah balik. Aku kaya juga, kenapa tak sedekah? InsyaAllah tuan-tuan yang sedekah, kalau bukan niat nak beri ke scammer, kalau kena ke penjahat ni, kita kata insya-Allah pahala kita tidak batal sebab kita dah niat dengan ikhlas. Yang jahatnya dia dengan Allah Azza wa Jalla lah yang bertanggungjawab. Dan kita kena ingat. Jadi kita dengan bila kata innaha la ihdal kubar, neraka mati, ingat kematian ni satu benda yang besar, ataupun perbuatan jenayah kena ke Nabi pun dikira satu dosa yang besar. Jadi banyak tafsiran ulama sini tentang innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka satu isu, pendustaan kepada Nabi satu kes, ataupun apa sajalah, ingat ke mati, ingat ke kiamat, itu semua yang besar bagi kita orang beriman. Semua perkara yang boleh mengundang bala bencana kepada kita, maka itu satu benda isu yang besar yang perlu kita jauhi, yang perlu kita tangani dan kita hapuskan dia, jangan dekat-dekat. Kalau tidak kita berada di ambang merbahaya yang sangat menakutkan kita. Wallahu a'lam. Baiklah.
Mari kita berpindah kepada ayat 36. Nadhiran lil bashar, yang menjadi amaran bagi umat manusia, ay munziratun linnas. Jadi semua ni ayat-ayat Allah Ta'ala itu menjadi peringatan pada manusia. Kita tengok orang mati, kita ingat nak mati. Maaf dah, kita hari ni kadang-kadang jadi tak ingat kau mati. Bila tengok orang mati, boleh dia bercakap, 3 malam tak payah masuk. Apa punya cerita? Kita ingat orang mati, kita ingat nak mati juga. Bukan ingat nak pergi makan rumah orang mati. Ini masalah. Jadi budaya kita ini terbalik. Hak Nabi SAW ajar, bila ada kematian, jiran-jiran ni kena bawa makan pergi rumah si mati tu. Biar anak cucu dia makan, keluarga dia makan, tenang-tenang. Ni dak kita tanya, malam ni jamu ke apa? Sampai hati awak. Kau itu dah kematian keluarga, kita tanya menu apa malam ni. Ini jangan. Jadi semua tu kematian. Kita tengok bala bencana yang berlaku. Kita tengok bencana alam berlaku, gempa bumi, berlaku zalazil, tsunami, berlaku kerusakan ekonomi, contohnya dunia sibuk berlaku hari ni. Sepatutnya itu menjadi, baru ni kita dilanda oleh Covid. Sepatutnya menjadi kesedaran kepada kita, keinsapan kepada kita. Ini adalah merupakan tahziran, amaran daripada Allah Azza wa Jalla. Ataupun kata di ulama, maksud an-nazir di sini iaitulah an-nar, neraka. Jadi bila kita ingat ke neraka, kita akan takut sebab ai annaha la'uzmal 'izam. Neraka ni satu isu yang besar yang menakutkan untuk menjadi peringatan kepada manusia. Wa kafa biha naziran, cukuplah ingat ke neraka menakutkan kita. Bila ni tak takut ni, masa jadi berani buat langgar SOP belaka, langgar maksiat ni sebab apa? Sebab kita tidak takut pada Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan kita berada di ambang jurang yang cukup berbahaya. Pasal apa tak takut? Sebab kita rasa lambat lagi nak mati. Itu punca. Yang kedua, tulis. Sebab apa manusia tak takut ke neraka? Tak takut kepada kubur ni? Yang pertama, dia diingat lambat lagi mati. Sebab dia ukur dia dengan arwah ayah dia ni. Ayah dia kebetulan umur 90. Dia ni baru umur 50 lebih, 60. Kita ada aset berapa lagi? 30 tahun lagi boleh enjoy. Kita cukupkan masa. Cukup masa berapa hari? Nantilah umur 50 lebih, 60 kita taubat. Jangan main tangguh-tangguh kita. Tak boleh. Sebab dia jadi inzar. Jadi orang lupa kepada ni sebab dia lupa. Karena itulah anak selalu buat soalan ni bergurau. Tapi sentap, kata orang. Apa beza di antara ingat ke mati dengan takut mati? Apa beza? Siapa dia boleh buat beza ni, dia cerdik. Beza di antara ingat mati dengan takut mati. Siapa dia boleh jawab? Jawab dia bezanya sikit. Ya. Kita semua ni takut mati. Takut belakang ni. Sebab itulah orang mari jual lah ubat apa pun. Ubat kuat apa. Ubat tu, ubat ni. Buai toksik lah, berapa benda. Tak cukup dengan ubat, dengan penawar lagi. Dengan macam-macam alat orang jual hari ni. Tak? Orang jual je kata jalan darah. Pakar habis. Sekarang ni macam-macam lah benda orang jual. Takut ke mati. Yang kita naknya, ingat ke mati. Bila kita ingat ke mati, berani buat maksiat. Berani? Aku ni nak pergi buat maksiat. Kalau mati masa tu apa jadi? Jawabnya su'ul khatimah kita. Itu beza di antara. Jadi maka kata ulama, dikata sama ada neraka tu menjadi peringatan, atau kematian menjadi peringatan, ataupun Al-Quran yang dibawa oleh Nabi naziran menjadi peringatan kepada kita. Jadi semua perkara yang memberi peringatan kepada kita, insya-Allah dia akan bermanfaat. Maka ayat yang terakhir dalam ayat yang kita baca ini, liman syaa minkum. Tengok, Allah Ta'ala beri pilihan. Pilihlah mu nak mana. Bukan makna pilih itu dengan mana bebas, tapi kamu pilih jalan mana kamu nak. Iaitu bagi siapa di antara kamu yang mahu maju
an yataqaddama, maju ke depan dalam mengerjakan kebaikan, kita cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dengar benda baik, berlari kita nak buat. Ataupun au yata'akhkhar, ataupun kamu nak undur ke belakang daripada mengerjakan kebaikan. Pilihlah. Mudah. Jadi ulama tafsir kata ai liman syaa yaqbalan nizarah. Ada orang boleh terima amaran ini, dia jadi baik, wa yahtadi lil haqi, menerima kebenaran, fayataqaddama, dia maju ke depan untuk menggilakkan iman dan melakukan kebaikan. Waliman syaa, ada pula orang lain ya ta'akhir, undur ke belakang, tak beriman, tak beramal, buat maksiat, segala peringatan tidak dipedulikan atau dibangkul sampahkan kata orang, ataupun tidak diambil kira, maka itulah manusia yang akan celaka, wal iyazubillah, yang kita minta berlindung dengan Allah daripada menjadi golongan yang kedua yang tak peduli kepada amaran, tak peduli kepada segala peraturan yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Rugi tak rugi? Sangat rugilah kita. Masa dah ada, peluang dah ada, tapi kita buat tak ada. Jadi para jemaah sekalian, waktu ni waktu kita masih hidup, waktu kita sihat wal afiat, waktu kita segar, mata pun celek molek, kaki boleh melangkah, melangkahlah ke masjid. Mata celek, bukalah Quran tengok. Kalau dah mata tak nampak esok, dia tergagak-gagak, nak berjalan pun tak boleh dah. Waktu tu bila orang ziarah dia agak, ustaz, doa lah yang mata saya ni celek molek. Kata nak buat apa? Nak baca Quran. Kita kata kalla. Waktu awak hidup tu baca tak? Waktu sihat molek tu? Tak ada. Mata duduk tengok benda-benda ya. Duduk tengok cerita, tengok movie. Tengok berapa nama lah ni, Netflix, apa-apa. Tahu belaka budak ni. Duduk tengok. Boleh Ramadan pun duduk tengok cerita juga. Luar Ramadan pun tengok cerita juga. Bila nak tengok Quran, tunggu orang mari baca atas kubur. Mana hayat? Berapa mana kita duduk, apa yang faedah kita Quran ni? Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah huraian ayat kita ni ada daripada ayat 232 sampai 37 dengan cara ringkas-ringkasnya insya-Allah. Dalam siri akan datang kita akan sambung ayat 38 sehingga 48. Panjang pula. 38 sehingga 48 sebab dia tengok episod, mana tengok cerita yang berkaitan. Baik para pelajar sekalian, para jemaah, celek mata, buka pen, tanda 5 faedah yang kita ambil daripada ayat yang pendek ini. 5 faedah, tapi pendek pun kena 5 juga. Yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah, kalla. Kalla, tengok, sepatah ya. Kalla. Dia kata kalla harfu rad'in wa ibtal. Kata-kata yang menunjukkan bantahan ataupun membatalkan hujah orang lepas. Apa dia kata-kata kafir? Ingat tak? Dalam siri lepas kafir kata, innahum yaqdiruna ala muqawamati khazanati jahannam. Bila Abu Jahal dengar 19 orang, 19 malaikat jaga neraka, dia pun cabar. Dia kata, awak bolehmu 10 awak pergi lawan malaikat satu. Kalau kita ada 190 beres. 200 orang kita dah menang. Itu kata-kata buruk. Siapa dia kata buruk? Abu Jahal. Maka Allah jawab ini, kalla. Tidak. Itu dia panggil harfu rad'in wa ibtal. Waktu anak belajar dulu tanda tafsir, ustaz kita, syekh kita ni mula waktu kalau kalla dia terjemah dengan cis. Dah bahasa dia. Kalla cis dia kata. Kata gua nak baik nak tulis gua ni kata. Dia kata kalla cis, dia kata bahasa kafir. Jadi tapi kita terjemah dengan cara bahasa lah. Kalla dengan mana harfu rad'in wa ibtal, mana tidak, tak mungkin. Juta orang pun tak lawan dengan 9, dengan 1 malaikat pun tak boleh. Gagah malaikat ni kuat. Jangan main. Jadi kita pun kalau kita nak bantah orang, kita kata kalla. Tidak. Boleh guna sepatah tu ya, kalla.
Wadah? Ataupun bantahan ini kepada kata-kata kafir, ma aradallahu bihadza masala. Tuhan buat bandingan apa kat cerita-cerita malaikat? Maka pada ketika itu dia panggil, maka Allah Taala jawab, kalla, bandingan ini ada faedah, ada makna, ada gunanya. Mu jangan duduk main-main. Sebab itu dia kata fayahsunul wuquf ala kalla. Boleh je kita berhenti sekat tu. Macam ayat ni kita kata wa ma hiya illa zikra lil bashar. Kalla, boleh. Break sekat tu ya. Baiklah. Itu satu yang pertama. Yang kedua, tengok ayat. Kalla wal qamar wal laili iz adbar was subhi idza asfar. Qamar demi bulan. Malam apabila dia beredar. Siang apabila dicerah. Hadhihi salasatu aiman. Anda ni pelajar. Ini 3 sumpah daripada Allah Azza wa Jalla li ziyadati ta'kid, nak menguatkan bantahan kepada puak kafir itu. Kalla fa inna ta'kid al-lafzi, mana kalau bahasa kita nak menguatkan bahasa, iz ukida bitikrar, kita kena ulang 3 kali. 3 kali. Kalla wal qamari wal laili was subhi. Dia ulang 3 kali. Tidak, 3 kali ulang. Aqsama bi makhluqin azim, Allah Taala bersumpah dengan makhluk yang besar-besar belaka. Bulan besar. Malam, satu dunia ni malam. Cerah sama juga. Jadi maka dia panggil, sebab apa? Sebab apa disumpah dengan 3 ni? Kenapa tak sumpah Allah tak sumpah dengan bukit, dengan laut, tapi dia ambil bulan, malam, subuh. Tanda pelajar. Apakah munasabah? Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 ini, anna hadhihi salasata, 3 ini akan zahir daripada kegelapan. Gelap, naik bulan, cerah. Gelap, mari apa ni? Habis malam, cerah. Ataupun cerah, mari malam, gelap. Maka panasabat halai al-huda wad dalal, Allah kata keadaan sesak dengan petunjuk itu macam malam dengan siang. Orang duduklah sesak, syirik, maksiat, bid'ah, mungkar. Nah, bila dia dapat hidayah, macamlah subuh datang, hilang habis kegelapan jahiliah. Itu dia panggil ayat ini. Kalau kita nak kaji, kita teliti, makin terasa dia punya keindahan, kemanisan ayat-ayat yang kita boleh belajar ini. Kita kata alhamdulillah, ini di antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan 3 makhluk ini, bulan, malam dan siang. Maknanya kalau kita tergelap, mari cerah. Cerah itu hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Masih lagi ayat yang sama. Kalla wal qamari wal laili idza adbara was subhi idza asfara. Tanda. Faedah yang ketiga, aqsama subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-asya'i thalathah. Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 makhluk ini alal ma'ad, menunjukkan bahawa manusia ini akan mati dan akan dihidup semula. Allahu Akbar. Lima fil qasami. Karena bila Allah Ta'ala bersumpah satu benda, menunjukkan benda tu kuat besar. Benda tu besar. Maknanya masa itu akan beredar, bulan, lepas tu malam, lepas tu cerah. Sama juga dengan kehidupan manusia ni macam itulah. Bahawa kita ni akan kembali semula kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada tak ada dulu. La ni ada. Sihat walafiat molek. Jalan sana sini. Tak kenal orang, tak tengah barang, kata orang. Lepas pada dia mati, mana mu akan hidup balik. Begitulah pertukaran. Ada malam gelap, ada siang. Yang tadi hidayah dengan petunjuk, yang ni dia hidup dengan mati. Ini semua bandingan-bandingan Allah Ta'ala buat, menunjukkan kepada manusia ni akan mati, hidup balik.
Dia panggil yadullu ala al-ma'ad, menunjukkan kepada kita akan dibangkit semula oleh Allah Azza wa Jalla. Tulis yang keempat, faedah yang keempat, Allah Taala sebut nazira. Nazira, tengok ayat yang kita baca. Naziran lil bashar, naziran lil bashar liman syaa minkum. Menjadi peringatan kepada manusia. Kemudian Allah kata liman syaa minkum, bagi siapa di kalangan kamu. Maka peringatan itu, peringatan ia bifi'lil masyiah, peringatan ini untuk kamu. Kalau nak kira cerita ni cerita, sepatutnya kalau Allah Taala cerita, dia guna naziran lahum, minhum, siapa di kalangan kamu. Lah, Allah nak tunjukkan kepada bahawa ayat ini dituju kepada kita. Sebab tu dia kata liman syaa minkum, siapa di kalangan kamu. Hey, orang yang dengar Quran, orang yang belajar Quran, orang yang mengaji Quran ni, siapa di kalangan kamu nak kafir, nak pilih yang baik atau nak pilih yang buruk. Kata orang, pilihan di tangan anda, pilihan di tangan kita. Sama dengan ayat yang kita baca subuh tadi, imma syakiran wa imma kafura. Mu boleh pilih syakir, beriman, atau kufur. Apa sambungannya? Wa man syaa minkum au kafura. Sambung. Mana duk ngapa Quran ni? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafur. Inna a'tadna, selalu Allah Taala bagi. Tapi ingat, siapa dia tak ambil jalan yang betul, inna a'tadna lil kafirina, kami sediakan bagi puak kafir dahsyat. Artinya bukan pilihan-pilihan orang panggil boleh milih bebas. Cuma Allah Taala bagi kita akal, pemikiran, kamu boleh pilih dengan akal kamu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi berpandu pada Quran lah. Tak ada kata, bebas rupanya nak jadi. La, tak apa kata bebas nak jadi kafir, tidak. Tapi ada orang pilih jalan yang salah jadi kafir. Kita kata itulah benda yang berbahaya. Baik para pelajar sekalian, balik semula kepada ayat kita. Ini faedah yang kelima. Apa yang kita belajar keseluruhannya pada pagi ini. Allah kata apa? Dia sebut tentang al-qamar, al-lail wa subhi. Maknanya kita ni bergerak. Orang duduk atas dunia, masa bergerak. Pernah ada masa tak gerak? Ada. Matahari tak jalan, pause. Dia boleh pause. Boleh ke pause matahari? Kita pause 5 jam matahari ni. Siapa nak jemur kain cepat, 5 jam matahari tak bergerak, bakal duduk cerah situ ya dia. Ataupun siapa nak tidur malam-malam ni, kita pause subuh tak mari, bulan pun tak berjalan. Tidak ada. Maka kata di para ulama tadi, al-abdu sa'irun la waqifun. Al-abdu sa'irun la waqif. Kita ni sentiasa berjalan, tidak akan berhenti. Maknanya selagi kita berdenyut nafas, umur kita berjalan, bergerak, tak akan berhenti. Sama ada awak naik atas, maknanya beribadat kepada Allah, ataupun turun ke bawah, yakni derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, pergi ke depan atau pergi ke belakang. Walaysa fit tabi'ah, tidak ada secara tabi'i makhluk ini berhenti, tak ada. Maksudnya kata orang, dia kata jantung kita ni, kalau kita berhenti dia berdenyut, tapi kalau dia berhenti, kalau jantung berhenti, kita mati. Kita berlari contohnya, kita berhenti, dia duduk ngak dah. Tapi kalau dia ngak, apa jadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ni berapa ramai orang mati mengejut, tidur, tak bangun dah. Karena itu para jemaah sekalian, bila kita nak tidur, jangan lupa, ana selalu pesan, kita selalu belajar kitab yang kita duk bagi ni, Perisai Muslim ni, biar ada dekat kepala tidur. Perisai Muslim biar ada dekat kepala tidur. Zikir pagi petang kita ada kepala. Baca. Apa yang susah sangat? Tak dapat ini, kita cari PDF pula bagi Maknanya biar kita tidur, bila kita tidur dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, andai kata kita mati di atas dilal alal fitrah. Mana kita nak tidur tadi, kita mengucap, kita fawattu amri ilaik, aku serahlah urusan aku ni kepadamu ya Allah. Kalau engkau tahan nyawa aku ni, rahmatlah dia.
Kalau engkau lepas balik nyawa aku ni boleh hidup balik, nah, hiduplah sebagai seorang beriman. Itu doa yang begitu menarik. Jadi doa nak tidur jangan main-main. Jangan duk main pakai tidur tengangor gitu ya. Baca-baca WhatsApp, capok telefon pakai keroh. Lah. Mukmin, orang beriman dia akan takut. Takut jantung kita berhenti waktu kita sudah tidur. Kalau kita tak tidur, kalau dia berhenti mati juga. Jadi maknanya dia kata di sini tidak ada perjalanan tabi'i ini berhenti, tak ada. Mesti bergerak. Jadi kita bergeraklah ke arah jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan bergerak ke jalan yang tidak baik. Sebab itulah Allah Taala kata, liman syaa minkum yataqaddam aw yata'akhir. Muna pergi ke depan, mana buat benda baik. Aw yata'akhir atau undur ke belakang pergi buat maksiat, tak ada tengah-tengah, pause tak ada. Oh, dia kata ada tu waktu kita tidur kan. Waktu tidur ada dosa pahala tak? Tidur. Tak ada. Rufi'al qalam. Pena malaikat tak akan tulis dosa pada orang tidur. Tapi kalau awak tidur dengan niat, semalam tidur, niat apa? Niat nak bangun sahur, betul? Niat nak bangun tahajud. Kau tak ada lepas lah bangun tahajud. Sekiranya nak bangun sahur, bangun makan. Nah, kena niat, aku nak bangun sahur, aku nak bangun tahajud, aku nak bangun bermunajat. Semua tu Allah Ta'ala akan beri pahala walaupun kita tidur. Sebab itulah dikatakan naumus saim ibadah. Puasa, tidur orang berpuasa ni kira ibadah. Tapi kalau kata hadis itu tidak hadis. Cuma dari sudut alam realiti nyatanya betul. Orang tidur sebab kita berpuasa. Kalau kita tidur pun ibadat puasa lah. Ibadat zikir tak ada lah sebab kita tidur. Wallahu alam. Artinya para pelajar, inna idha'atal waqti sahih, siapa dia mensia-siakan waktu yang baik, yang berharga ini, bermakna inilah manusia yang tak kena nilai harga, manusia yang membazir masa. Kita kata pembaziran masa lebih dahsyat daripada idha'atul waqti, lebih daripada kita kehilangan harta. Nak cari balik tak boleh dah. Ini maka dikatakan bahawa berilah masa, tulis. Beri masa untuk Al-Quran, jangan tunggu bila ada masa baru baca Quran. Tak boleh. Kita kata beri masa untuk Al-Quran, mana kita siap pagi baca Quran, petang baca Quran, kita bila Ramadan kita tadarus, habis bila jangan kata bila ada masa baru nak baca Quran, kita kata la. Tidak mungkin sedemikian. Jadi para pelajar, tamatlah huraian 5 faedah yang dapat kita ambil pada ayat ini. InsyaAllah kita sambung ayat akan datang bermula ayat 38 sehingga 48. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.